Hai, Assalamualaikum. Saya Zain Azam bin Yaakob. Okey, sebelum saya meneruskan pembulangan, ingin saya memperkenalkan ahli pembulangan kami yang terdiri pada 6 orang ahli, iaitu saya sendiri Zain Azam bin Yaakob, Encik Sulaiman bin Ramli, Encik Ramzi, Encik Muhammad Azlan, Puan Suzrin dan juga Nurul Amirah. Okey, pada hari ini kita akan kumpulan kami akan menerangkan tentang teori kognitif disonan, iaitu salah satu teori yang terdapat di dalam teori komunikasi. Okey, kita terus masuk pada pengenalan teori ini. Okey, teori ini dikenalkan oleh Leon Pasteur pada tahun 1997, di mana dia adalah teori asas untuk memahami perkara dalam komunikasi. Okey, selain itu juga ia adalah berasaskan psikologi manusia yang merujuk pada situasi, iaitu kepercayaan, penyeragaman nilai, akibat sebuah keputusan, kesan tingkah laku bertentangan, dan dalam teori kognitif ini juga adalah dia membawa maksudnya mentafsirkan, mempelajari dan memahami sesuatu perkara. Okey, di mana ia mempunyai daya tarikan intuitif dan tindakannya mempengaruhi kepercayaan dan juga sikap seseorang itu. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Suzrin binti Zaini. Saya ingin menerangkan gambaran keseluruhan teori, iaitu digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak selesa yang menyebabkan kepercayaan bertentangan dengan tingkah laku atau maklumat baru yang dikemukakan terhadap individu tersebut. Dia mempunyai dua elemen, iaitu relevan dan tidak relevan. Ia menjadi konsonan apabila berkait antara satu sama lain dan bertukar menjadi disonan, iaitu ketidaktentuan apabila bertentangan antara satu sama lain. Teori ini menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai pemikiran dalaman yang mewujudkan sikap harmoni dan mengelakkan ketidakharmonian. Sebagai contoh, motif pembelian rasional yang melibatkan perasaan atau emosi seseorang yang bersifat subjektif. Saya Muhammad Azlan bin Muhammad Nom. Relevan asas teori kognitif disonan adalah ia sangat berkesan dengan kaedah pembujukan. Sebagai contoh, tabiat merokok rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ada meletakkan gambar-gambar ngeri pada kotak-kotak rokok. Kognitif disonan berlaku apabila individu mengetahui bahawa bahayanya merokok, tapi perokok tegak akan menganggap merokok memberi kepuasan dan menyeronokkan mereka. Perokok tidak akan berhenti merokok sekiranya tidak memberi kesan kesihatan terhadap tabiat mereka itu. Dan perokok akan berfikir bahawa dengan berhenti merokok, berat badan mereka akan meningkat. Fikiran yang bercanggah dengan pengetahuan serta rasional terhadap tindakan menyebabkan berlakunya kognitif disonan. Hai, saya Ramzi. Saya akan menerangkan tentang andaian asas teori kognitif disonan. Yang pertama, manusia adalah sensitif terhadap pemikiran yang tidak konsisten antara tindakan dan kepercayaan. Berdasarkan teori, manusia akan bertindak pada tahap tertentu berdasarkan tindakan yang tidak selaras dengan kepercayaan, sikap ataupun pendapat. Sebagai contoh, apabila individu tersebut merasakan bahawa menipu tersebut adalah salah, namun akan timbul satu lagi pendapat bahawa menipu atas sebab-sebab tertentu adalah dipengaruhi oleh disonansi kesekitaran yang membawa kepada andaian tersebut. Yang kedua, kognisi yang tidak konsisten akan menyebabkan disonansi dan memotivasikan individu untuk menyelesaikan pencapaian. Ini dapat dilihat apabila perbuatan tidak selari dengan kepercayaan atau fahaman akan menimbulkan perasaan tidak selesa di mana akan berlaku perubahan pada fikiran seseorang manusia. Disonan boleh diselesaikan dengan tiga cara, iaitu mengubah kepercayaan, mengubah tindakan dan menukar persepsi terhadap tindakan. Terima kasih. Okay, hai, saya Nurul Amirah. Saya akan menerangkan berkaitan dengan idea teori kognitif disonan. Idea teori kognitif disonan ni ada 4 dan dalam 4 ni dia adalah bertujuan untuk mengurangkan kekeliruan dalam diri individu. Okey, jadi dia akan melibatkan 3 faktor utama, iaitu keyakinan, tindakan dan juga pemikiran. Yang pertama adalah pendedahan selektif, maksudnya dia akan mencari maklumat yang konsisten dengan 3 faktor yang saya maklumkan. Dan yang kedua adalah perhatian terpilih. Dia akan memberi perhatian, individu tersebut akan memberi perhatian kepada maklumat yang tertentu yang konsisten dengan kepercayaan, tindakan dan pemikiran seseorang. Manakala tafsiran terpilih, dia akan mengurangkan kekeliruan dengan mentafsir maklumat yang tidak jelas
supaya ia kelihatan konsisten dengan kepercayaan, tindakan dan juga fikiran. Dan yang keempat adalah pengekalan selektif berlaku apabila individu tersebut hanya mengingati maklumat yang konsisten dengan kepercayaan yang dia miliki. Okey. Assalamualaikum, saya Muhammad Sulaiman. Saya akan membentangkan mengenai kritikan dan kesimpulan. Kritikan terhadap teori cognitive dissonance. Pada 2012, Elliot Aronson menjelaskan bahawa penyelidikan Festinger mengenai justifikasi sebenar adalah berkaitan menghargai harga diri. Beliau juga mencadangkan bahawa percanggahan tersebut bukan disebabkan kognitif yang tidak konsisten. Pada 2009, Jones menyatakan disonan berlaku apabila bertindak secara negatif, tidak munasabah atau tidak bermoral. Ianya dapat diramal melalui individu mempunyai keyakinan diri rendah, lebih cenderung bertindak balas dengan pengurangan disonan dari individu yang mempunyai keyakinan tinggi. Claude Steele juga pada 1983 menyatakan individu mempunyai motif untuk memelihara imej diri pada tempoh bersesuaian. Jadi untuk kesimpulan, disonan kognitif adalah ketidakseimbangan perasaan. Festinger pada 1957 menyatakan ianya berlaku apabila individu tersebut mendapati diri mereka melakukan sesuatu yang tidak pasti atau memegang prinsip pemikiran yang berbeza. Jadi konsep ini membentuk prinsip teori kognitif yang disonan, iaitu pewujudan perasaan yang tidak selesa serta menggalakkan individu berkenaan mengambil langkah untuk mengurangkan ketidakselesaan. Selain itu, Roger Brown pada 2004 menyatakan prinsip teori ini merupakan prinsip asas di mana kognitif disonan ditakrifkan sebagai keadaan yang tidak selesa atau ketegangan psikologi. Jadi dapat disimpulkan kepercayaan boleh diubah untuk memadai pelbagai situasi sosial. Percanggahan ini hanya boleh dikurangkan melalui perubahan sikap dan tindakan untuk menolak ketidakserasian. Jadi itu sajalah perbentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan stay safe everyone.